Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada siri sebelum ini kita telah bincang tentang hadis yang berkait rapat dengan sedekah yang dimaksudkan dengan sedekah sunat. Sedekah sunat yang dimaksudkan adalah iaitu sedekah selain daripada zakat. Kemudian pada malam ini kita akan masuk tentang perbahasan qismus sadaqat, iaitu pembahagian harta zakat kepada siapa yang berhak untuk dapat dan siapa yang tak layak untuk dapat. Tapi sebelum itu, untuk memperingati sesama kita, satu hadis ini berkaitan dengan solat. Solat jamaah ni dia ada etika dia. Dia ada disiplin dia. Jadi usah berlari masuk ke dalam jemaah. Ini saya sebut berulang kali, berpuluh kali dah saya sebut. Nabi kata alaikum sakinatu wal waqar. Fama adraktum fasallu wama fatakum fa'timu. Idza ataitum ila salah, apabila kamu menuju ke tempat sembahyang dengan maksud nak masuk ke dalam jamaah, alaikum sakinatu wal waqar, hendaklah kamu masuk dalam keadaan tenang. Ini ada masih ramai yang duk berlari lagi masuk dalam saf. Berlari sebab takut masbuk. Saya pun heran. Takut masbuk ni bukan masalah besar pun. Bila imam baca dah nak habis, nak baca surah dah nak habis, jalan macam biasa sudah masuk ke dalam masjid. Tak perlu berlari. Ini berlari-lari panjat tangga masuk ke dalam masjid. Ini orang tak faqih dia panggil. Dalam bab solat dia tak reti. Dalam bab solat jamaah dia tidak ada ilmu. Orang panggil tidak faqih dalam bab solat jamaah. Orang kuliah mungkin dia tak datang, ataupun mungkin orang kuliah dia kuliah dekat belakang. Ini boleh juga kan. Orang kuliah dekat belakang, dekat depan, dekat belakang pun dia kuliah juga. Jadi tak boleh fokus. Sebab itu dalam hadis Nabi sebut apa? Iza uqimatis salah fa'tu ilaiha. Bila iqamah kumandang, pergi sembahyang, masuk dalam jemaah dalam keadaan sakinah wal waqar, perlahan-lahan jalan, tenang, tidak melakukan perkara-perkara yang tidak manfaat, sia-sia lari. Sebab Nabi kata fama adraktum fasallu, bila kamu dapat rakaat tu kamu sembahyang macam biasalah. Wa ma fatakum, kalau kamu tertinggal rakaat tu fa'timu, kamu tambah. Jadi bukan masalah besar. Masbuk bukan masalah besar, bukan dosa pun. Bukan dosa. Ini sebab tu saya kata apa? Sebab ada ramai lagi yang buat macam ni. Sedangkan kuliah kita dah bincang sebelum ni, banyak kali saya sebut tentang apa? Tentang etika berjemaah. Tapi yang berlari itu mungkin dia tak datang kuliah, ataupun ni first time dia datang. Itu tak apalah. Mungkin dia tak tahu. Tapi yang tahu, yang datang kuliah hari-hari ni masalah ni. Lebih-lebih lagi yang kuliah, datang kuliah, dia pun berkuliah juga di belakang.
Ini saya kurang gemar. Bila mana-mana ustaz, bukan saya saja, mana-mana saja kuliah, kita perlu beri penghormatan. Tak nak faham, tak nak fokus pun terpulanglah. Tapi jangan bersembang dekat belakang. Baik, itu sedikit peringatan. Saya tak marah, cuma tegur dengan kasih sayang. Lalu itu saya marah, tak marah lah. Baik, dalam hadis tentang qismis sadaqat, kita dah bincang zakat, kemudian kita masuk sedekah sunat, kemudian malam ini kita masuk tentang siapa yang berhak untuk menerima zakat dan siapa yang tidak berhak. Dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahillu sadaqatu li ghaniyin illa li khamsatin. Tidak halal sedekah. Sedekah di sini maksudnya zakat. Sebab itu kalau orang yang dia baca hadis, saya sebut dia baca hadis, tapi dia baca mengikut terjemahan literal, zahir, tanpa ada asas yang cukup dalam bahasa Arab, tanpa melihat kepada ilmu fiqh, tanpa melihat kepada ilmu hadis itu sendiri. Dia hadis pun dia bukan hadis mata-mata matan hadis. Dia ada mustalah, science of hadis pun dia ada juga, mustalah hadis. Dia ada bahasa Arab dan sebagainya, supaya tidak berlaku salah faham. Sebab ada orang baca dia salah faham. Ada kes, saya sebut ada kes. Bila saya mengajar, saya mengatakan tidak sunat menggerakkan jari di dalam salat. Ini ada satu tempat saya mengajar tentang solat. Bila duduk tahiyat awal ataupun tahiyat akhir, perasan tak ada orang yang menggerakkan jari biru sampai habis dia buat macam tu. Kemudian dalam kuliah tu saya bantai orang yang buat macam ni. Taklah bantai sangat, saya sebut nas, saya sebut hadis, dan saya bagi tahu macam mana cara ulama faham hadis tu. Lepas tu dia kata, dia bangun tu, dia marah saya. Dia kata ada hadis juga yang kata angkat tangan. Baik, macam mana awak faham hadis? Cuba baca tengok. Awak pandai bahasa Arab tak? Saya tak erti bahasa Arab. Habis tu awak faham macam mana? Saya baca terjemahan. Habis kalau terjemahan salah, awak ikut juga macam mana? Jadi tengok, ulama telah buat rumusan dalam satu-satu bab. Mereka bukan hanya tengok satu hadis. Dah faham tak? Ulama mengeluarkan hukum, sesuatu hukum, sama ada wajib, makruh, sunat, harus dan sebagainya. Mereka bukan tengok satu dalil, tapi mereka tengok keseluruhan dalil hadis dalam bab itu. Kemudian baru mereka merumuskan hukum. Itu dipanggil, istilah dia dipanggil istimbat. Istimbat ni mengeluarkan hukum daripada setelah mereka memahami keseluruhan nas hadis yang ada di dalam bab tu. Kita baru tengok satu hadis, kita dah keluar hukum terus. Ini tak adil. Kita tengok hadis, dah lah baca terjemahan, tak faham bahasa Arab, kemudian kita baca terjemahan dan terus mengeluarkan hukum. Dia kata hadis, ada hadis. Saya kata okey, apa ulama hukum tentang hadis tu? Apa ulama hukum tentang hadis tu? Adakah itu hadis sahih ataupun dhaif? Baik, yang awak cakap itu adalah mengangkat dan menggerak-gerakkan jari ketika membaca tahiyat akhir ataupun tahiyat awal. Adakah itu pandangan majoriti ataupun minoriti? Dia tak menjawab. Jumhur, saya sebut jumhur, majoriti ulama mengatakan tidak sunat menggerak-gerakkan jari ini, bahkan makruh. Yang kata menggerakkan jari ini minoriti. Jadi kalau kita lah, kita nak ikut yang ramai ke yang sikit? Ramai. Yang ramai, jumhur, saya sebut pada jumhur, mazhab Syafi'i, Hanafi, Hanbali. Cuma ada sebahagian daripada Maliki dan sebahagian daripada Hanbali mengatakan gerak-gerakkan jari. Tetapi majoriti mengatakan tidak sunat buat begitu, makruh. Kita baru baca satu hadis dah excited nak lawan orang. Ini salah faham banyak orang yang terlalu terburu-buru di dalam
mengeluarkan hukum, sedangkan dia tidak ada authority untuk keluarkan hukum pun, dia kena ikut orang. Kita ni tak faham. Jadi bila kita tak faham, kita kena ikut orang yang lebih faham. Itu kaedah senang. Kita tak reti, kita jangan buat pandai. Ni masalah ni, orang ni dia buat pandai. Dia bangun dia tak berhati, dia marah saya. Bila saya kata betul, dia marah. Bila saya tanya pasal Arab, tak reti. Habis macam mana? Alat tak cukup untuk faham nas. Untuk faham Quran dan hadis, kena ada alat dia. Kena ada alat, kena ada tools. Ilmu nahu, macam-macam lah, saya tak nak sebut situ. Baik, kemudian dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri, dalam hadis Sa'id banyak lagi lah ceritanya, tapi saya malas nak sebut lah. Itu belum cerita lagi tentang lafaz tahiyat, lafaz tasyahud. Baik, contoh lah saya sebut, sambung sikit lah. Ni ada faedah juga insyaAllah. Tentang kita baca tahiyat akhir, At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi, kemudian tambah lagi selawat Ibrahimiyah sampai innaka hamidun majid. Itu hadis apa dia? Hadis daripada Ibnu Abbas, disebut dalam Sahih Muslim. Ulama kata ini lebih afdal daripada hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri yang mengatakan, yang disebut dalam Sahih Bukhari Muslim. Dia turutan begini, kalau kita jumpa nas ataupun hadis dalam Sahih Bukhari Muslim, itu nombor satu, berada pada kedudukan paling tinggi. Kemudian kita cari, kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari sahaja, kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Muslim sahaja, yang paling tinggi sebenarnya dipanggil sebagai muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Tapi kita baca tahiyat tu, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sahaja, maksudnya nombor dua. Ada yang lebih sahih lagi. Kenapa awak kata nak pakai hadis sahih, kenapa tak ambil yang paling sahih? Ni umpat, sikit-sikit tanya saya, sikit-sikit tanya saya. Tak ada masalah. Kalau dia tahu apa itu maksud sahih, kita boleh bagi tahu, kita boleh urai. Tapi sebenarnya yang dia amal tu sebenarnya kurang daripada yang lebih sahih lagi. Dia ada bacaan lain, at-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, salamun alayka ayyuhan nabi. Mungkin kita tak pernah dengar bacaan tu, ataupun mungkin kita tak pernah dengar at-tahiyyatul mubarakat tayyibatu lillah. Banyak versi, banyak versi, maksudnya banyak riwayat hadis. Ini kita tak pernah dengar, kita kata salah. Ini tak adil. Awak tak pernah dengar bacaan begitu, awak kata salah. Pelik kan? Lainlah, dia dah tahu ke semua bacaan, ke semua riwayat hadis, dia tak nak amal, terpulang pada dia lah. Sebab yang disebutkan ni adalah sunat. Kalau afdal kita nak baca semua riwayat tentang bacaan tahiyat, jenuh lah. 5 minit 10 minit tak habis lagi tahiyat akhir, sebab panjang sangat. Jadi kaedah dia satu je. Poin dia apa dia? Kita tak tahu, jangan kita mudah salahkan orang. Jangan kita kata orang buat salah. Sebab apa? Sebab dia barangkali dia buat tu berdasarkan apa dia belajar. Kita tak pernah dengar, kita kata salah. Ini tak adil. Baik, hadis Abi Sa'id Al-Khudri, Nabi kata, la tahillu sadaqatu li ghaniyin illa li khamsatin. Ini juga kalau baca terjemahan ni, sedekah ni apa yang kita faham dengan sedekah? Sedekah lah. Contohlah saya tanya, apa maksud sedekah? Sedekah tu sedekah lah. Baik tak tanya macam tu kan, kalau nak jawapan macam tu. Sedekah di sini adalah zakat. Sedekah di sini dalam konteks hari ini adalah zakat. Kerana sedekah dia ada dua makna. Sedekah wajib, itu zakat. Sedekah sunat, yang ni yang makruf, semua orang tahu. Dalam hadis ini Nabi kata tidak halal zakat itu diberikan kepada orang kaya, kecuali 5 kategori. Orang kaya di sini dengan maksud apa? Ini kena terjun dalam ilmu fiqh. Ini kena terjun dalam ilmu fiqh. Sebab apa? Supaya tidak berlaku salah faham
Kita faham satu istilah yang kita jumpa dalam nas, kemudian kita faham perkataan itu seperti mana yang kita faham dalam percakapan harian kita. Ini salah, dipanggil takalluf. Memaksa diri untuk faham seperti mana yang biasa kita dengar. Contohlah, saya sebut contoh. Ini saya ulang banyak kali sebelum ni tentang apa? Perkataan fitnah. Ini ulang balik. Perkataan fitnah dalam percakapan kita seharian, fitnah itu maksud dia buat satu cerita yang tak betul. Mereka cerita yang tidak ada asas. Maksud ada-adakan benda yang tidak ada. Itu dia panggil fitnah. Oh ya, awak fitnah saya ni, saya tak buat begitu pun. Itu maksud fitnah dalam percakapan kita. Tapi bila kita jumpa fitnah perkataan itu dalam Quran, kita jumpa perkataan itu dalam hadis, jangan kita faham macam kita faham. Jangan kita faham maksud fitnah dalam Quran dan hadis itu seperti maknanya dalam bahasa kita. Itu istilahnya dipanggil takalluf. Salah. Kenapa? Sebab fitnah dalam konteks Al-Quran dan hadis dia bawa makna lain. Dah lah salah faham, lepas tu quote ayat Quran tu pula untuk kuatkan hujah dia. Fitnah ni bahaya lebih daripada membunuh. Al-fitnatu akbaru minal qatl wal fitnatu ashaddu minal qatl. Memang ada dua di ayat Quran dalam surah Al-Baqarah. Dia nak marah orang, menuduh dia, kemudian memfitnah dia nak marah. Kemudian dia bawa ayat Quran, fitnah lebih besar daripada bunuh. Fitnah lebih besar daripada bunuh. Maksudnya hukum fitnah lebih besar daripada hukum bunuh. Kenapa awak cakap begitu? Ini dalam Quran. Al-fitnatu akbar minal qatl. Kalau orang faham, orang pandai dia gelak. Awak salah faham. Awak faham perkataan fitnah yang disebutkan dalam Quran ini dalam bahasa Melayu, dalam bahasa kamu. Sebenarnya fitnah yang dimasukkan dalam konteks Al-Quran itu apa dia? Syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan buat cerita. Macam kita baca Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Fitnah dajjal. Macam mana kita nak faham fitnah dajjal? Macam mana kita nak faham fitnah akhir zaman? Bukan fitnah dalam bahasa Melayu. Fitnah dimasukkan di situ adalah ujian, bala, huru-hara. Fitnah dalam ayat Quran dalam Al-Baqarah dengan maksud syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perkataan zakat di sini bukan bermaksud perkataan sedekah di sini bukan bermaksud yang kita faham, iaitu sedekah sunat. Sedekah di sini adalah zakat. Orang kaya di sini dimasukkan dalam hadis ini adalah kena terjun dalam bidang fiqh. Apa dia? Orang kaya dimasukkan dalam bab zakat adalah mereka yang cukup ada lebihan setelah dia memberi nafkah kepada isteri dan anak dia. Awak cukup tak nafkah anak isteri sebulan? Lebih daripada cukup ni. Maka awak orang kaya dalam konteks ilmu fiqh. Bukan syarat kaya dimasukkan dalam hadis ini jutawan, bukan. Ada lebihan. Contoh dalam bab zakat fitrah. Zakat fitrah, siapa yang wajib bayar zakat fitrah? Semua orang yang wajib bayar zakat fitrah adalah yang ada lebihan duit dia setelah dia tanggung nafkah anak bini dia. Saya nafkah anak isteri pun tak lepas, macam mana saya nak bayar zakat fitrah? Okey, awak boleh terima zakat fitrah. Awak tak perlu bayar, awak boleh terima zakat fitrah. Tapi kalau dia ada lebihan setelah cukup tanggungan nafkah, maka dia termasuk dalam kategori kaya. Itu masuk kaya dalam hadis. Nabi kata tidak halal, tidak boleh menerima zakat bagi orang kaya kecuali dalam 5 keadaan. Hanya 5 keadaan di sini, hanya 5 keadaan sahaja. Sebab dalam kaedah dalam bahasa Arab, uslub ini, percakapan ini dipanggil hasar. Hasar ni payah saya nak cerita pun susah juga. Dia melibatkan balaghah ataupun sastra. Baik, tak ada masalah. Jangan pening-pening kepala yang tu. Hanya tertumpu kepada 5 golongan ini saja. Dia kaya tapi dia ada 5 sebab ni, maka dia boleh terima zakat.
Yang pertama kata Nabi, li'amilin 'alaiha, dia amil zakat. Amil zakat ni dalam erti kata dia ni panitia, orang yang bertanggungjawab, yang bertugas, yang bekerja dengan institusi zakat. Orang yang bekerja dalam institusi zakat, dia kerani ke, dia setiausaha ke, apa saja yang bersangkut paut dengan jabatan zakat, institusi zakat, maka dipanggil amil. Dia kerani, tak kisahlah apa jawatan dia dalam, dia kaya tapi dia kerja tu juga. Kerja untuk apa? Saya nak tolong, nak bantu je. Okey, awak termasuk dalam kategori amil. Dalam kategori amil, dalam nas, dalam Quran Allah sebut tak, wal amilin. Amilin dalam ayat, dalam Quran Allah sebut apa? Orang yang berhak terima zakat, salah satunya adalah amil. Maka awak termasuk asnaf walaupun awak kaya, maka boleh terima zakat. Tapi saya tak nak. Bagus. Kita bincang isu siapa yang boleh menerima, siapa yang layak untuk terima. Awak dapat zakat, berhak untuk dapat zakat atas tiket amil. Saya tak nak zakat, bagi orang lain lah. Bagus, itu lebih afdal kan? Itu lebih baik. Awak dapat hak tapi awak berikan kepada orang lain, tak ada masalah. Cuma di sini nak cerita apa dia? Atas tiket tersebut amilin, maka dia berhak untuk mendapat zakat. Kemudian yang kedua, aw rajulin ishtaraha bimalih. Dia ada duit, dia beli harta zakat itu. Contoh, unta, kambing, lembu, emas, perak. Ini zakat yang berbentuk ain, yang berbentuk barang, material, objek. Seperti zakat ternakan. Dia kaya, dia ada duit, dia beli harta zakat, maka dia menerima zakat, dia ambil zakat tu. Maka ini tak ada masalah. Kerana apa? Dia dah tukar. Jadi apa? Jadi dalam konsep jual beli. Daripada harta zakat berubah menjadi konsep jual beli. Cuma ada saya sebutkan berkenaan dengan hadis, ada yang satu kaum dipanggil Uranah. Uranah ni dia datang jumpa Nabi dalam keadaan mereka ni sakit. Jadi jumpa Nabi, kok Nabi boleh ikhtiar nak ubat mereka macam mana. Dalam keadaan mereka ni dikatakan kena penyakit wabak taun. Jadi kelihatan diri mereka tu nampak teruk lah. Jumpa Nabi, Nabi kata, kamu pergilah kandang unta zakat, kamu minum air kencing dia, minumlah, minum sihat. Takdir Tuhan, sihat, sembuh on the spot, sembuh penyakit. Bila sembuh, apa mereka buat? Mereka curi unta tu, curi pula unta. Dah lah bagi, ini bagi betis nak apa ni, dah sembuh dengan saranan Nabi, minum air kencing unta. Tapi kita jangan minum lah, kerana itu disebut sebagai khususiat Nabi. Ni orang tak faham hadis ni, dia baca hadis ni kata apa? Oh, minum air kencing unta mujarab, ubat. Sebab apa? Sebab dia baru baca hadis tu. Dia baru baca hadis tu, dia tak melihat bagaimana komentar orang yang faham hadis. Dia excited baru baca hadis kan, bawa jemaah umrah, suruh pergi ladang kandang unta, minum air kencing unta. Dia kata, ni ada hadis tuan ni, ada hadis Muslim, hadis sahih Muslim. Memang hadis sahih Muslim, hadis sahih. Dia kata, tuan-tuan takkan nak tolak kot ni hadis sahih ni. Ni psycho kepala otak kita. Dia cuba nak mainkan orang yang tak faham, yang mengatakan, dia nak kata dia faham hadis. Salah. Sebab tu ulama kata itu adalah khususiat Nabi, keistimewaan Nabi seorang yang boleh jawab begitu. Allah Subhanahu Wa Taala tidak turunkan ubat, penawar pada perkara ataupun pada najis, benda-benda yang najis. Air kencing aja tak? Najis. Habis Nabi cakap begitu, itu adalah khususiat. Apa khususiat?
keistimewaan hanya ada pada Nabi saja. Orang lain tak boleh buat begitu. Banyak khususiat Nabi. Kalau semua nak baca dalam hadis, nak ikut dalam hadis, boleh kahwin 9, boleh kahwin 11. Nabi kahwin 9 orang, 11 orang. Kalau semua nak ikut hadis kan, ni kena faham. Mereka curi unta itu dan bunuh, ambil zakat dia. Puak yang disebut sebagai Urana, mereka dah sembuh, mereka curi unta zakat dan bunuh penjaga zakat. Penjaga kandang unta tu mereka bunuh. Sampai berita kepada Nabi. Nabi kata, cari puak ni, cari mereka, potong kaki tangan, heret di padang pasir sampai mati. Zalimnya hukuman. Tak. Tengok apa yang berlaku. Apa dia? Mencuri satu, mencuri potong, balas potong balik lah. Yang kedua bunuh lawan dia, bunuh. Ini belum lagi belajar dalam bab qatlu jamaah biwahidin, satu kumpulan bunuh seorang. Nak kena bunuh balas balik berapa orang. Ni kes-kes ni perlu kepada fakih. Orang perlu terapkan benda ni. Sebab apa? Sebab kes buli pun dia berkaitan dengan dia juga. Saya tak salah, saya tak buat, saya tak sentuh dia pun. Ni kes-kes buli ni kadang 10 orang buli satu orang tu meninggal. Siapa yang salah dalam kes ni? Ni kena rujuk kepada fiqh, kena rujuk kepada hukum. Dipanggil dalam bab apa? Qatlu jamaah biwahid, satu kumpulan menyebabkan kematian seorang individu. Siapa yang bersalah? Ini perlu kepada fiqh, kefahaman. Kemudian Nabi SAW kata, yang pertama amil, yang kedua dia membeli harta zakat dengan duit dia sendiri, maka dia layak terima harta tu. Tapi bukan zakat dah jadi milik dia dengan atas sebab apa? Beli. Yang ketiga, au gharimin. Gharim ni ada dua makna. Gharim ni asal lugah, asal makna dalam bahasa Arab adalah orang yang tenggelam. Tenggelam apa? Ni kalau baca terjemahan dia takkan faham. Tenggelam di sini, tenggelam di dalam hutang. Wal gharimin, tenggelam dalam hutang ada dua kategori. Yang pertama, dia layak mendapat zakat sebab hutang dia melebihi daripada pendapatan dia. Dia berhak hutang atas diri dia sendiri, nak diisytiharkan bankrupt. Sebab apa? Muflis. Sebab hutang, bebanan hutang ni banyak sangat. Sebab tu Nabi pernah doa, minal ma'thami wal maghrab, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghrab, dalam solat sebelum kita beri salam tu, pada tasyahud akhir. Yang pertama, hutang diri sendiri, tapi hutang dia bukan main judi lah. Saya kalau judi hutang banyak ni, boleh tak saya menerima zakat? Tak boleh. Awak tak layak satu sen pun, sebab awak hutang atas perkara yang haram. Ni dia berniaga, kemudian perniagaan bankrupt, tak jadi, menyebabkan hutang dengan supplier, hutang dengan bank, hutang ni, tak boleh nak bayar hutang. Maka dia berhak untuk menerima zakat. Dia layak untuk dapat zakat kerana dia termasuk dalam 8 orang asnaf. Dia salah seorang. Dia salah seorang daripada 8 asnaf yang disebutkan dalam Quran. Tapi gharim dimasukkan di sini bukan yang tu. Dia nak meleraikan dua pihak yang bertelingkah, yang bergaduh. Maka dia berhutang. Dia jadi orang tengah. Dia hutang, dia nak ambil hati orang ni, dia nak ambil hati orang ni. Dia bagilah sikit. Dia bagilah sikit, awak dapat sikit, awak dapat sikit. Dah lah, jangan gaduh-gaduh lah. Dia nak meleraikan dua orang yang bertelingkah, yang bergaduh. Dia keluar modal dia sendiri. Dia mengeluarkan modal dia sendiri, menyebabkan dia terpaksa hutang orang lain. Maka hutang kenapa? Islah bainan nas, kerana nak menyatukan orang yang bertelingkah. Maka dia sanggup hutang, maka dia berhak untuk mendapat zakat. Dia sahabat Nabi di kalangan Muhajirin dan Ansar. Selepas daripada berlaku peperangan Hunain,
Perangan Hunain pada tahun yang ke-8 bulan Syawal. Lepas bulan Syawal berlaku perang Hunain. Hunain ni satu lembah yang antara Mekah dan Madinah. Lepas daripada perang Hunain, Nabi bagi harta-harta rampasan perang ni, ataupun kita sebut ghanimah, Nabi beri kepada banyak, Nabi lebihkan kepada orang-orang Muhajirin, orang-orang Mekah. Orang Mekah dapat macam-macam. Orang Madinah yang berjuang bersama-sama dengan orang Mekah ni, Nabi bagi siput saya sikit. Nabi tak bagi mereka, orang Ansar ni Nabi bagi sikit je. Nabi banyak lebihkan orang-orang Muhajirin di kalangan Bani Ghatafan, Bani Tamim. Dia ada puak pula Bani Tamim. Nabi berikan mereka dengan unta, kambing, macam-macam. Lepas tu ada benda yang tak sedap dengar bunyi. Biasalah, mesti akan bunyi punya lah. Kita pun macam tu juga kan, mesti bunyi lah. Apa ni, kita dapat sikit ni, kenapa Nabi lebihkan mereka? Kita juga berjuang bersama dengan mereka, sepatutnya kena bagi sama banyak lah. Kenapa kita dapat sikit? Ni orang Ansar bersembang sesama mereka, tak puas hati. Sebab apa? Dapat sikit. Sampai berita ni kat Nabi. Bila sampai dekat Nabi, Nabi kata, saya nak jumpa dengan orang Ansar sahaja di satu sudut di pinggir Madinah, jauh daripada orang-orang Muhajirin. Saya tak mau bertemu dengan orang Muhajirin, saya nak bertemu dengan orang Ansar sahaja. Pertemuan eksklusif orang Ansar sahaja. Bila Nabi jumpa dengan orang Ansar, Nabi kata, ya ma'syaral Ansar, wahai orang Ansar, kamu terasa hati ke dengan apa yang aku buat? Aku berikan kepada mereka lebih sebab mereka baru masuk Islam di kalangan Bani Tamim, Bani Ghatafan dan Bani Tamim. Adakah itu menyebabkan kamu cemburu dengan mereka? Jadi aku buat begitu, kamu marah aku ke? Ansar ni menangis semua. Kemudian Nabi tanya lagi, aku datang kepada kamu, mereka dapat apa yang mereka nak, kambing, unta, tapi kamu dapat aku, kamu bawa balik aku. Ni Nabi kata kepada Ansar, kamu bawa balik aku, kamu dapat Rasulullah, aku sebahagian daripada kamu dan kamu sebahagian daripada aku. Lalu Nabi kata, kenapa Ansar kamu tak cakap? Kenapa kamu tak jawab? Kalau kamu nak jawab Ansar, kamu boleh ungkit balik. Kamu boleh kata, wahai Ansar, kamu boleh cakap, Rasulullah, dulu kamu datang menumpang tempat kami, tak ada apa, kami yang bantu kamu wahai Rasulullah. Kamu boleh cakap begitu wahai Ansar, aku tak marah. Nabi kata aku tak marah. Lepas tu sahabat ni di kalangan Ansar ni minta maaf Rasulullah, kami minta maaf, kami tak sanggup nak begitu, kami minta maaf, kami buat salah. Jadi itu menangis habis semua. Sebab apa? Sebab mereka, Nabi kata, kamu dapat aku, mereka dapat kambing, mereka dapat unta, mereka dapat harta ghanimah. Jadi di sini cemburu memang biasa. Cemburu biasa. Aisyah pun cemburu kepada Nabi. Bukan cemburu kepada Nabi lah, cemburu kepada Khadijah, cemburu kepada isteri Safiyah, dan biasa. Di sini contohlah saya sebut. Kadang orang salah faham hadis ni. Nabi bawa balik satu mangkuk makanan lah daripada rumah isteri satu lagi, bawa balik. Aisyah sedang masak, kemudian Nabi bawa makanan daripada luar, daripada rumah isteri yang lain. Aisyah marah, bukan marah apa, cemburu lah, saya dah masak ni. Sampai Aisyah ambil mangkuk tu, sampai letak di bawah, pecah mangkuk tu sekali makanan-makanan, berselera habis. Nabi kutip makanan tu satu-satu, tak cakap apa pun kan. Kutip, cara dia bujuk biasalah, cemburu, kutip satu-satu. Jadi kalau orang salah faham hadis ni, dia kata apa? Dia akan kata Aisyah buat apa? Marah kepada Nabi, bertindak dengan tindakan yang
tidak sopan kepada Nabi. Biasa, Nabi tak anggap itu satu kesalahan. Sebab apa? Biasa, cemburu ni kalau layan dia lagi menjadi. Mereka tak payah layan dia. Betul? Kalau layan lagi menjadi, marah kalau layan menjadi. Baik, itu dalam hadis yang sebutkan tadi apa dia? Bagaimana Rasulullah mengajar kita dengan maksud apakah itu sebenar adil. Adil bukannya dapat sama banyak. Oh, Nabi bagi muhajirin banyak ni, Ansar pun kena dapat banyak ni juga. Sama banyak, 50-50 sebab sama-sama berjuang. Tak, tapi kenapa Nabi lebihkan satu puak? Sebab mereka layak. Sebab mereka ada sebahagian daripada mereka yang baru masuk Islam. Jadi kalau kita mengatakan adil itu adalah membahagikan sama banyak, sudah tentu kita akan kata Nabi tak adil. Sebab Nabi bagi bukan sama banyak. Ada yang dapat lebih, ada yang dapat kurang. Maka di sini mereka yang mendapatkan itu di kalangan apa? Ada yang kaya, tapi mereka juga dapat kerana mereka juga berjuang bersama Nabi SAW. Baik, kemudian ghazin fi sabilillah, mereka yang berperang fi sabilillah juga berhak untuk mendapat zakat. Ghanimah hatta cerita lain, ghanimah lain, zakat lain. Saya pernah cerita sebelum ni, ada lelaki yang bernama Khuwaisirah, Zul Khuwaisirah, itu nama dia. Sebutan dia sangat Arab lah, Zul Khuwaisirah. Dia dapat harta ghanimah sikit. Ghanimah ni maksud dia harta yang diperolehi setelah selesai perang. Maka bila kita orang Islam menang, pasukan muslimin menang, mereka berhak untuk mengambil harta-harta daripada musuh. Halal, itu masuk ghanimah. Jadi ada yang dapat sikit. Yang dapat sikit, yang saya pernah cerita sebelum ni, dia dapat sikit, dia tak puas hati. Dia kata, i'dil ya Muhammadu. Dia bila sahabat ni, bila ada orang panggil Nabi dengan nama, dia dah boleh detect lah, ini munafik ni. Sahabat Nabi tidak panggil Nabi dengan nama, oi Muhammad, tak. Tapi mereka panggil Rasulullah ataupun Nabi Allah ataupun Abul Qasim, itu adalah Nabi. Mereka tak panggil Muhammad. Dia kata adil, berlaku adil, kamu tak adil, saya dapat sikit je. Ya, padahal kamu dapat sikit, kamu berjuang sekat mana? Itu kita kena tengok tentang perbahagian harta ghanimah. Dia panggil khumus 1/5, ada pembahagian dia. Itu yang Umar ni dia jadi marah. Umar ni dia marah. Umar ni Nabi sifatkan dia macam Nabi Musa, bengis. Nabi Musa kalau kita baca dalam Yasin, ada satu kisah, ada satu sebut bang. Waja'a min aqsal madinati rajul yas'a. Datang seorang lelaki daripada bandar, daripada pekan, dia jumpa Nabi Musa, dia kata apa? Keluar, Fir'aun tengah cari kamu ni. Lari. Kenapa Fir'aun mencari Musa AS? Sebab Nabi Musa telah menumbuk satu orang Bani Israel, mati tu sekali tumbuk. Dan kita akan jumpa dalam hadis Bukhari, hadis Sahih Bukhari, apa dia? Musa AS menumbuk malaikat Jibril sampai bengkak, terkeluar biji mata. Hadis Sahih Bukhari, bukan hadis palsu, bukan hadis Israeliat, hadis dalam Sahih Bukhari. Jibril datang menjelma menjadi seorang laki-laki, bukan Jibril, maaf, malaikat maut Israel datang berjumpa dengan Nabi Musa dalam rupa seorang laki-laki, berkawan. Kemudian akhir-akhir baru dia tahu, saya sebenarnya ni malaikat maut ni. Terkejut Nabi Musa, dia bagi apa? Penumbuk sampai terkeluar biji mata, mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tuan-tuan boleh tengok dalam hadis Sahih Bukhari, ada sebut hadis. Bagaimana ulama faham, tengok dalam syarahan dia. Itu Nabi Musa. Sebab tu sekali tumbuk orang Bani Israel, mati. Maka Nabi sifatkan Umar, perangai dia adalah seperti Musa AS. Umar kata apa? Ya Rasulullah, idzin li adriba unqah. Wahai Rasulullah, beri izin untuk saya penggal kepala si munafik ni, sebab dia mempertikaikan Nabi. Dia kata Nabi tidak adil di dalam pembahagian harta ghanimah. Ghanimah isu lain, dapat zakat isu lain bagi yang menyertai peperangan. Dia masuk berperang fi sabilillah untuk menegakkan kalimah Allah, untuk menegakkan agama Allah.
dia tak mati dalam medan perang, dia balik rumah, maka dia layak untuk mendapat zakat. Sehingga kan orang yang menyertai peperangan ini, mereka mendapat kedudukan istimewa, terutamanya ahli Badar. Ahli Badar 330 orang, berbeza dengan prajurit di dalam peperangan lain. Kerana ahli Badar mereka mendapat kedudukan istimewa. Nabi kata semua ahli Badar penghuni syurga, semua ahli peperangan Badar 330 orang. Sehingga kan ada yang mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, dia ni telah buat saya begini. Nabi tanya siapa? Dia bagi tahu nama. Nabi kata apa? Dia ahli Badar. Tak apa, dia ahli Badar, dia masuk perang Badar, maka dia pangkat kedudukan dia dah tinggi dah. Bukan dapat Datuk Seri ke apa, dah kedudukan dia tinggi di sisi Allah. Sehingga Allah sebut apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kemudian yang terakhir, au miskinin tusaddiqa alaihi minha fa ahda minha li ghaniyin. Ini juga orang berhak, orang kaya berhak dapat atas zakat apabila orang miskin bagi dekat dia. Contohlah, saya bagi zakat kepada orang miskin, ialah dia dapat zakat sebab atas dasar, atas tiket miskin. Dia tak nak, dia miskin tapi dia layak dapat zakat, diberikan zakat, dia tak nak, dia bagi dekat orang kaya. Ambillah. Maka orang kaya tersebut boleh terima tak? Boleh. Sebab apa? Zakat itu tidak lagi menjadi zakat, dia tukar menjadi sedekah sunat, dia menjadi hadiah, dia menjadi sedekah sunat. Itu konsep dia. Asalnya zakat, contohlah orang bagi kepada saya zakat, saya sedekah kepada orang lain, saya bagi kepada orang lain, maka dia dah bertukar konsep asalnya atas zakat menjadi hadiah ataupun menjadi sedekah sunat. Orang bagi dekat awak, ambil lah, jangan bagi kat orang lain. Ikut saya lah, dah jadi hak saya, ikut saya. Saya berhak tasarruf, saya yang berhak menguruskan harta itu. Jadi bila contohlah kita berikan kepada orang, kemudian orang tu berikan kepada orang lain, kalau kita tahu, kita akan terasa, betul tak? Sebab itu bila nak berikan kepada orang lain, siap-siap. Orang dah bagi dekat kita, kalau kita tak nak, contohlah kita tak makan benda yang orang bagi, orang bagi itu kita memang tak makan makanan tu, orang bagi sedekah kat kita, jangan ambil buang depan dia. Tak boleh macam tu, kena jaga hati orang beri. Jangan ambil bagi dekat orang lain depan dia, tak. Antara adabnya Nabi SAW, bila Nabi tak makan satu-satu benda, Nabi ambil bagi dekat orang, tapi bukan kepada depan pemberi. Ini bagi jaga hati dia. Di belakang ikut awak nak buang ke, awak nak apa, kata pulang lah, tapi takkan nak buang kot kan. Bagi dekat orang yang makan benda tu, yang orang memerlukan benda tu. Baik, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma atina rahmatan min 'indika wa 'allimna min ladunka 'ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.